Selamat sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini kita akan membincangkan topik reputan radioaktif. Kita tahu bahawa ada dua bahagian bagi setiap atom, iaitu nukleus di tengah dan elektron-elektron yang bergerak mengelilinginya. Zarah-zarah di dalam nukleus yang dikenali sebagai nukleon adalah proton dan neutron. Keradioaktifan ialah proses pereputan nukleus atom yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus yang lebih stabil secara spontan dan rawak. Ini bermaksud ia tidak bergantung pada faktor persekitaran seperti suhu dan tekanan. Ketika proses reputan radioaktif sedang berlaku, lazimnya ada 3 jenis bahan radioaktif yang dipancarkan, iaitu zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Zarah alfa adalah nukleus helium yang diwakili oleh simbol berikut dan bercas positif. Ciri-ciri zarah alfa: mempunyai kuasa pengionan yang paling tinggi, mempunyai kuasa penembusan yang sangat rendah. Selalunya zarah alfa tidak mampu menembusi sehelai kertas. Zarah beta adalah elektron yang bergerak dengan laju. Ia bercas negatif dan diwakili oleh simbol nukleid yang berikut. Ciri-ciri zarah beta: mempunyai kuasa pengionan yang sederhana, iaitu lebih rendah daripada alfa. Mempunyai kuasa penembusan yang sederhana, tetapi lebih kuat daripada zarah alfa. Namun, zarah beta tidak dapat menembusi kepingan aluminium. Sinar gamma pula ialah sejenis gelombang elektromagnet. Gamma tidak mempunyai cas, maka ianya adalah neutral. Ciri-ciri gamma: mempunyai kuasa pengionan yang paling rendah jika dibandingkan dengan beta dan alfa. Mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Ia mampu menembusi kertas dan aluminium, tetapi dapat dihentikan dengan kepingan konkrit atau logam pelumbung. Mempunyai tenaga yang tinggi dan mampu membunuh sel kanser. Sekarang mari kita kaji pula proses reputan radioaktif. Reputan radioaktif adalah proses di mana nukleus yang tidak stabil berubah menjadi nukleus yang lebih stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Terdapat 3 jenis reputan radioaktif, iaitu reputan alfa, reputan beta dan reputan gamma. Reputan alfa. Reputan alfa berlaku apabila suatu unsur radioaktif itu mereput dan membebaskan zarah alfa dalam bentuk nukleus helium. Untuk memahaminya dengan lanjut, cuba lihat visual ini. Atom X merupakan contoh nukleus yang tidak stabil. Untuk menjadi stabil, ia mereput menjadi atom Y dan pada masa yang sama membebaskan zarah alfa atau nukleus helium. Jika X mewakili uranium dan Y mewakili thorium, perubahan dalam nombor nukleon dan nombor proton boleh digambarkan dalam contoh persamaan berikut. Jika kita amati persamaan tersebut, nombor nukleon uranium 238 ditolak dengan 4 unit, manakala nombor proton 92 ditolak dengan 2 unit untuk menghasilkan thorium dan nukleus helium. Reputan beta berlaku apabila suatu unsur radioaktif itu mereput dan membebaskan zarah beta dalam bentuk elektron berhalaju tinggi. Persamaan berikut adalah contoh yang mewakili reputan beta. Bagi proses reputan gamma pula, tenaga dibebaskan dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet. Proses ini tidak mengubah nombor nukleon dan nombor proton nukleus yang terlibat. Sebagai contoh, maka kita hanya menulis simbol gamma di dalam persamaan tersebut bagi menunjukkan berlakunya proses reputan gamma. Sekarang mari kita cuba buat soalan persamaan reputan alfa, beta dan gamma yang berikut. Soalan 1. Lukiskan laluan bagi zarah alfa, beta dan sinar gamma ketika merentasi plat positif dan negatif seperti di dalam rajah berikut. Huraian. Gamma bergerak pada garis lurus tanpa terpesong
kerana ia bersifat neutral. Zarah alfa terpesong ke plat negatif kerana ia bersifat cas positif, manakala beta terpesong ke plat positif kerana ia bercas negatif. Tips: sudut pesongan beta adalah lebih besar kerana jisim zarah beta lebih ringan daripada zarah alfa. Maka, inersianya yang kecil memudahkan ia terpesong berbanding alfa. Soalan 2. Berdasarkan rajah berikut, namakan bahan radioaktif yang diwakili oleh P, Q dan R. Jawapan: P adalah zarah alfa kerana ia mempunyai kuasa penembusan paling lemah dan tidak mampu menembusi kertas. Q ialah zarah beta yang mempunyai kuasa penembusan sederhana dan mampu dihalang oleh kepingan aluminium. R pula ialah sinar gamma kerana ia mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi dan hanya boleh dihentikan oleh blok konkrit. Soalan 3. Dalam persamaan reputan ini, nyatakan nilai untuk X dan Z. Jawapan: untuk cari X, 226 ditolak dengan 4, sama dengan 222. Untuk cari Z, 88 ditolak dengan 2, sama dengan 86. Maka, kita boleh tulis semula persamaan tadi sebegini. Soalan 4. Cuba seimbangkan persamaan berikut pula. Tips menjawab. Untuk dapatkan nombor nuklein magnesium, anda hanya perlu lakukan operasi berikut. 24 tolak kosong sama dengan 24. Manakala untuk nombor proton bagi magnesium, kiraannya seperti berikut. 11 tolak negatif 1 sama dengan 12. Maka, kita boleh tulis semula persamaan tersebut sebegini. Tips: kita boleh semak semula persamaan tersebut dengan kaedah berikut. Tambah semula nombor-nombor berikut. 24 tambah 0 sama dengan 24. Maka ia mesti sama dengan nombor nuklein natrium yang asal. 12 tambah negatif 1 sama dengan 11. Iaitu ia mesti sama dengan nombor proton yang asal. Barulah persamaan kita menjadi seimbang. Apa kata sebelum sesi ini tamat, kita ulang kaji semula apa yang telah kita pelajari hari ini. Keradioaktifan ialah proses perebutan nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus yang lebih stabil secara spontan dan rawak. Ia tidak bergantung pada faktor persekitaran seperti suhu dan tekanan. Secara umum, proses reputan radioaktif akan membebaskan 3 jenis bahan radioaktif, iaitu zarah alfa, zarah beta dan sinar gamma. Sinar alfa mempunyai kuasa pengionan yang tertinggi berbanding beta dan gamma. Manakala, sinar gamma pula mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan zarah beta dan alfa. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang lain, saya Nadia.